Sekarang kita akan bersama dalam sesi wawancara kita secara visual, iaitu mengenai dengan ASEAN Roundtable. Kali ini kita memperkatakan mengenai dengan kemahiran untuk zaman digital. Dan seperti yang kami berikan di awal pertemuan kita tadi, kita akan bersama dengan iaitu Yang Berhormat Dayang Siti Rozaimi Riyanti binti Datuk Seri Laila Jasa Awang Haji Abdul Rahman, iaitu selaku pengerusi penasihat perniagaan ASEAN, itu ASEAN BSC, pengerusi projek warisan. Ya, bersama kita di talian sekarang ini, saya serahkan bersama dengan rakan serga saya Intan. Silakan Intan. Ya, Assalamualaikum Yang Berhormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Jadi kita memperkata mengenai dengan ASEAN Roundtable, iaitu kemahiran untuk zaman digital. Jadi Brunei adalah pengerusi bagi ASEAN bagi tahun ini, tahun 2001, dan Yang Berhormat adalah pengerusi Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN. Jadi bolehkah Yang Berhormat kongsikan kepada penonton kita apa itu majlis dan apa antara rancangan utama bagi majlis pada tahun ini? Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Nurintan. Alhamdulillah, terima kasih tadi atas pengenalan jua. Semoga Nurintihan sentiasa sehat walafiat. Sebagai pengerusi Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN, kalau bahasa Inggerisnya is ASEAN Business Advisory Council, kami akan mengungsikan sedikit mengenai dengan Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN ini. Ianya adalah satu badan perniagaan sektor swasta yang berperanan penting untuk di rantau ASEAN untuk integrasi mengenai dengan ekonomi yang lebih mendalam. ASEAN bahkan ini sebenarnya ditubuhkan pada tahun 2003. Jadi kalau dipikirkan dalam 18 tahun sudah ada existence on when it was actually formed. Ianya adalah untuk memberikan maklum balas, iaitu feedback dan juga guidance kepada pihak swasta untuk meningkatkan lagi usaha ASEAN, terutama mengenai dengan integrasi ekonomi dan juga mengenal pasti bidang keutamaannya untuk dipertimbangkan oleh para pemimpin ASEAN. Caranya kami menyampaikan ASEAN Business Advisory Council ini adalah the voice of the people, especially on the MSME community dalam bagian sektor swasta. Ada 4 platform yang selalunya ASEAN Business Advisory Council dapat intervention dengan pihak-pihak leaders. Yang pertama adalah untuk membekalkan panduan dan nasihat kepada para pemimpin, menteri, terutama sekali di Kementerian Menteri Kewangan dan Ekonomi, Kewangan dan juga mesyuarat ketiga pegawai ekonomi kanan, iaitu isu-isu dasar community economy itu, that is the ASEAN Economic Community. Kedua adalah untuk menjalankan projek warisan dan program yang berkaitan dengan ekonomi community ASEAN. Ketiga, sebagai penyambung ataupun it is communicator antara swasta dan juga pertubuhan ASEAN, that is to serve as a bridge in the institutionalization of private sector engagement with the ASEAN bodies. Dan terakhir adalah pelaksanaan sosialisasi community ekonomi ASEAN untuk meningkatkan kesedaran dan maklum balas melalui seminar, conference dan round tables. And one of them adalah seperti macam acara-acara kemuncak yang akan Brunei akan organize dalam bulan-bulan akan datang, itu Oktober dan November. Nah, tema ASEAN Business Advisory Council tahun ini adalah Recover Stronger Together. Dalam sama-sama mencerminkan perlunya perpaduan dan kerjasama dalam masa yang sukar ini. Dan ianya adalah in line with kita ni punya chairmanship team, we care, we prosper, we prepare. We care, we prepare, we prosper. So ianya tema ni memang aligning, but we actually looking into on the business sector especially. Rancangan utama pada tahun ini terdiri daripada 3 sidang kemuncak. Satu adalah the ASEAN Business Advisory Council, iaitu perniagaan dan pelaburan ASEAN, ASEAN Business Investment Summit, di mana para ketua negara, presiden dan juga Perdana Menteri akan dialog yang terutama sekali dari para CEO
di peringkat global dan juga para pemikir strategis iaitu thought leaders diundang untuk menghadiri persidangan terpenting di ASEAN secara virtual. Program persidangan bertemakan tahun ini adalah Building Our Sustainable Digital Future, yang mana ianya telah dirancang untuk menyokong 3 teras strategik kerajaan iaitu pemulihan, digitalisasi dan juga kelestarian untuk menjadi panduan dan pengurusi dan dalam mempengurusikan ASEAN 2021. Sebagai tambahan kepada sidang kemuncak ini, Majlis telah mengadakan satu roundtable perniagaan ASEAN iaitu Fintech for Inclusive and Sustainable Growth, yang mana ianya telah diadakan pada bulan Ogos lepas. Satu lagi sesi ianya akan diadakan penghujung bulan ini iaitu 29 hari bulan September, iaitu Skill for a Digital Age, yang mana berlangsung pada 29 September. So I hope that semua akan dapat mengikuti, yang mana registrationnya adalah secara percuma, ianya telah dibukakan kepada orang ramai. Acara utama yang terakhir pada tahun ini adalah Majlis Anugerah Perniagaan ASEAN, iaitu ASEAN Business Award, diadakan pada 11 hari bulan November. Anugerah prestige ini memberi pengiktirafan kepada perusahaan-perusahaan yang unggul dalam bidang tertentu dan menyumbang pada pertumbuhan dan juga perkembangan ASEAN. Pendaftaran ini telah pun dibuka alhamdulillah pada 14 hari bulan Ogos hari esok dan akan ditutup pada 30 hari bulan September. Now, dialu-alukan kepada MSME Sekretari untuk mengikuti anugerah prestige yang ini, kalau boleh layari dalam laman sesawang iaitu www.aseanbackbrunei.com.bn untuk maklumat yang lebih lanjut lagi. Jadi kami berharap akan menerima pendaftaran dari yang lain yang menyertai anugerah prestigious ini ya. Jadi selain daripada Asudra, just a quick one before we actually go to the next question, adalah untuk memperkenalkan projek warisan yang mana saya sendiri pengerusi kepada projek warisan ini. Nama projek warisan di bawah chairmanship of Brunei adalah HIRED, HIRED, bermaksud Harnessing Impact with Resilient Employability secara digital, bertujuan untuk mengatasi jurang kemahiran dan juga pengangguran melalui training digital dan juga mentorship dalam kalangan tenaga kerja industri ketani dan pengangguran yang ketani hadapi bukan sahaja di Brunei akan tetapi di seluruh ASEAN juga. Ya. Baik, alhamdulillah ya, dengan pengenalan dan juga mukadimah serta penjelasan yang begitu rinci sekali. Mudah-mudahan ianya dapat ketani jadikan sumber informasi yang berguna pada pagi ini yang berhormat ya. Baik, untuk berikutnya kita ingin mengetahui yang berhormat, pada minggu hadapan Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN iaitu ASEAN Bank akan mengadakan meja bulat ataupun round table ya, itu tentang kemahiran untuk zaman digital. Jadi bolehkah yang berhormat kongsikan mengapa topik ini penting untuk rantau ASEAN dan untuk Brunei? Silakan. Sebelum pre-COVID tu, kita ni sudah nyorang malar bercakap pasal IR 4.0. And when we actually face sekarang ni kan with COVID, with the pandemic, the whole thing accelerate even faster. Artinya, whether we like it or not, we have to prepare ourselves when it comes to digital, skill melalui digital. So roundtable ini akan dapat memberikan kefahaman tentang perubahan dalam pekerjaan di masa hadapan, what is the future workforce that is required, apa skill yang diperlukan di Asia Tenggara, dan juga kemahiran, iaitu jurang kemahiran, skill gap-nya yang ada di industri rantau ASEAN. Now, walaupun kita ni selalunya because this is under ASEAN Business Advisory Council untuk melihat melalui cermin ASEAN lah, but it will definitely benefit ketani nationally bagi Brunei. Sebab di sini tah orang where our local can actually untuk mengupskill dan reskill kemahiran ketani sebagaimana apa yang diperlukan di rantau. Jadi topik ini penting bagi ASEAN dan juga Brunei ini kerana angka pengangguran yang ketani lihat pun memang ketani ketahui unemployment rate di Brunei memang tinggi
but bukannya jua di Brunei saja. Disebabkan oleh wabak COVID-19 ini kan, menurut ASEAN Post, more than 30 juta orang di ASEAN ini kan melalui pengangguran juga oleh kerana COVID. Dan juga pentingnya dalam adaptasi digital yang telah mengubah landscape petani, pekerjaan di ASEAN terutama sekali kemahiran industri yang diperlukan. Jadi ASEAN juga menghadapi isu ketinggalan dalam meningkatkan kemahiran. Memang we understand workforce di ASEAN itu there are big gap. Kalau kita menurut World Bank ya, seorang kanak-kanak yang dilahirkan di ASEAN pada hari ini hanya akan mencapai 59% sahaja dari produktiviti berpotensi mereka secara menyeluruh. Yang ini disebabkan oleh jurang besar dalam pendidikan, kesihatan dan kemahiran relevan yang gagal diterima secara menyeluruh di ASEAN. Oleh itu, tentulah topik ini sangat penting untuk dipahami bagaimana rupa dan persediaan untuk pekerjaan di masa hadapan. Dan perbincangan roundtable ini akan mengenal pasti arah tuju kepada kemahiran yang tepat bagi tenaga kerja ASEAN, bagi persediaan in terms of the recovery, pemulihan menuju ke pasca wabak COVID-19. InsyaAllah. InsyaAllah ya. Baik, Yang Berhormat, mengenai dengan ceramah ini ya, ada apa jenis ceramah yang akan mengambil bahagian dalam perbincangan ini dan siapa yang Berhormat cadangkan untuk datang mendengarkan perbincangan ini? Alhamdulillah, selalunya bila ada ASEAN Roundtable, it's not just looking into orang regional, tapi knowledge partners, champions juga di-invite untuk mengikuti as one of the panelists. Pembicaraan mengambil bahagian roundtable ini terdiri not just industri, bukan juga sahaja institusi pendidikan, malah business sector dan juga regulatory. Now, insyaAllah Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Sulaiman, Menteri Pendidikan Negara Brunei Darussalam akan menyampaikan ucap tama the keynote opening remarks secara recorded ataupun secara virtual, dan juga terdapat ucapan khas dari penaja utama iaitu LNG Brunei, Hajah Faridah Datuk Seri Paduka Haji Saleh Pengarah Urusan dan juga Ketua Pegawai Eksekutif. Ia mengandungi dua sesi perbincangan. Sesi perbincangan pertamanya adalah mengenai dengan masa depan pekerjaan dan bagaimana pandemik ini telah mempengaruhi dan mempercepatkan keperluan penggunaan digital untuk kemahiran dan juga mengembangkan di Asia Tenggara. His Excellency Deputy Sekdan ASEAN, Satbinder Singh, iaitu Setiausaha Agong AEC akan juga memberi ucapan untuk memulakan sesi tersebut. Jadi di antaranya yang akan jadi panelis pertama adalah dari Google Cloud, iaitu Rumah Balasubramanian, iaitu Regional Director of the Southeast Asia. Our Deputy CEO juga dari local, which is from Baiduri Bank, Manuel Bullen. Dari DLNG, Transformation Manager diorang, iaitu Elizabeth Tan Sana Kumar, dan juga dari Regional, Michael Page, iaitu Managing Director of Asia Pac, iaitu Anthony Thompson. Kita ni juga ada menginvite moderator dari McLaren Associates. Normally diorang ni memang very knowledgeable dari in terms of skills of the digital. Dan ini adalah perbincangan sesi pertama. Nah, sesi perbincangan yang kedua akan menunjukkan mengenai dengan skill gap. Tadi awal-awal membincangkan mengenai dengan apa future skills yang diperlukan di Asia Tenggara. Sesi yang kedua menumpukan kepada skill gap yang ataupun jurang kemahiran di rantau ASEAN dan perubahan kemahiran diperlukan dalam era digital ini, iaitu a future ready workforce. Nah, pembicara panel ini terdiri daripada Susanna Kogan, iaitu dari Vice President Shell, and then kita ni ada juga the chairman from the ASEAN Future Workforce Council, Datuk Palani, from Solve Education, iaitu the CEO and founder Janine Teo, dan Director of International Stakeholders
engagement iaitu from Pearson on the education side, Anya Eurokina. So those are some of the panelists for the second session, dan ianya akan dimoderatekan oleh Dr. Samir dari Technology and Innovation Specialist di Asian Development Bank. Pembahasan dalam roundtable ini pasti akan sangat menarik, terutama sekali dari segi bisnes dan juga tenaga kerja, institusi pendidikan dan juga training organisation. Ianya orang roundtable ini memang sesuatu yang Tanina mau tinggalkanlah, because we like to hear, mendengar dari pandangan-pandangan dari knowledge partners and also the champions kan mengenainya, dan insyaAllah we look forward kepada yang mau ikut serta dalam roundtable ini. Ya, baik, alhamdulillah, ya, itu dia perkongsiannya yang begitu berinformasi sekali ya. Dan dalam yang berhormat, dalam masa kurang daripada 6 minit ini, mungkin dapat dikongsikan juga mengenai dengan tajaan UK bagi sebahagian penajaan program HiRight ini. Mungkin dapat dijelaskan? Silakan. Okay, jadi di antaranya bagi projek warisan ketanian, I have to actually touch on projek warisan ini. Projek warisan ini, legacy project yang saya mentionkan tadi itu kan, memang tahun-tahun it has started dari segi 2015, started with Malaysia. Tiap-tiap tahun yang mana country chair yang akan men-chair akan membuat diorang punya legacy project tersendiri. Tapi legacy project ini ida semestinya orang habis pada tahun jua yang mana chairmanshipnya, dia adalah the beginning, permulaan. Sama je macam Brunei. So when we gonna launch nanti Hayat ini pada 29 hari bulan September adalah permulaan. Dan projek ini untuk memaklumkan sedikit lagi adalah inisiatif PPP iaitu Public Private Partnership yang dan mengetahui isu-isu utama, terutama sekali peningkatan pengangguran, terutama sekali semasa wabak COVID-19. And ianya akan melihat dalam few goals, just to actually quickly berapa goalsnya. Satu adalah untuk mengatasi the skill gap di rantau ASEAN. Second, to bridge the skill. So satu, identifying the skill gap. Yang kedua, to bridge the skill. Yang ketiga is untuk mengekalkan relevant dan juga membina ekosistem yang lestari dan sustainable. Dan finally, to enable ASEAN punya balance of the supply and demand of the workforce. So those are 4 area tujuan utama sebenarnya legacy project ini. Nah, berdasarkan dengan jua, when we actually started it, bukannya melihat situasi Brunei sahaja tetapi memandangkan ianya adalah satu matlamat di bawah Sustainable Development Goals. Ianya juga adalah matlamat di bawah Quality Education iaitu under the AEC, dan juga under the Party Economic Deliverables Brunei di bawah Strategic Trust on Digitalization. Now, Hayat ini akan memulakan pilot project insyaAllah 6 hari bulan Oktober di bawah penajaan UK, Department of International Trade ini akan melihat program iaitu data analysis. So we only look at one first, pasal it is a pilot project. Jadi there are few sessions of deliverables. One workshop will be held pada 6 hari bulan Oktober, iaitu dengan employers. Second workshop will be held pada 19 hari bulan Oktober, iaitu dengan institution, education. So ianya adalah untuk mendengar apa keperluan sebenarnya dari employer, dari industri benar-benar, untuk memahami apa program-program yang orang the supply and demand itu it will actually it will match the supply and demand. Jadi untuk bercakap 19 hari bulan itu adalah untuk the institution. Apa program ini sebenarnya yang mesti dijalankan di bawah institusi ataupun registered training organisation. Now, yang for ini kami pun sudah orang bekerja sama, we are working very closely sama AITI dan juga Manpower Industry Steering Committee under ICT. Pasal when we actually look at it, bukannya orang buat program-program sekali-sekali jua, tapi kita selalu haruslah berkolaborasi
dengan apa yang ada, to strengthen apa yang ada, especially mengenai dengan competency standard Brunei. Kalau boleh, ianya akan go through the same process, KBDNAC just untuk make sure competency standard for data analysis ketanian, analytics ketanian ni adalah diorang in par with, kalau boleh macam with the regional. And UK is sharing juga diorang punya competency level, and we will make a comparison of apa competency di UK versus apa yang masa ni Brunei ada. So, kita ni melihat pengambilan pelajar untuk diikut in the pilot project dalam about 15 orang to make sure, ini semestinya orang yang mencari pekerjaan. Dilihat juga untuk orang satu, ada 3 area. Satu yang mencari pekerjaan, 2 orang yang kan mau upskill. Sekiranya diorang tu sudah bekerja, tapi kurang orang, they need to actually upskill themselves in terms of digital ni. Dibukakan juga, diorang sudah ada, memang ada pekerjaan, tapi they are very, diorang keen untuk mempelajari lebih lanjut. Diorang punya, they want to upskill apa yang to the current skill required. Dan juga it's also open to those yang orang berumur, orang ketadi ini belajar in terms of knowledge, tidak ada melihat in terms of age kan. We want them to keep on like upskill and reskill diorang. So ianya akan dibukakan insyaAllah for the first pilot project ini bagi 15 trainee. InsyaAllah, and Alhamdulillah, I have to say thank you juga kepada UK DIT untuk menajak program tersebut. Dan insyaAllah ianya akan berakhir pada March tahun depan on this program, dan ianya akan di-assess juga properly. So we have assessor to come in mengenai dengan program yang dibuat ini, insyaAllah. Baik, terima kasih di atas perkongsiannya yang berhormat ya. Dan nampaknya masa tidak mengizinkan kita untuk meneruskan lagi wawancara kita. Apapun, Rampai Pagi sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih di atas penjelasan dan juga informasi yang sangat berguna kepada kita, khususnya kepada penonton semua. Baik, jumpa lagi yang berhormat. Semoga semuanya berjalan lancar. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.